بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah malam ni kita masih bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan salat yang kita dirikan, zikir yang kita lafazkan dan doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Maka dia kata, wa ijabatuhu bi an yubadira bil inabah ila Allah ta'ala. Dan hendaklah engkau menyambutnya, maknanya menyambut apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dorongan yang baik itu. Tuan-tuan, maknanya dorongan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dorongan tersebut tidak semua boleh mendapatkannya. Tuan-tuan, tak semua orang yang boleh
untuk dia senantiasa berada dalam keadaan taat kepada Allah. Tak semua orang yang dia ada hati untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi orang nak bermaksiat, yang tu lagi banyak lagi. Kerana tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku daripada kalangan yang sedikit. Ni doa Sayyidina Umar. Tuan-tuan, apa dia makna menjadi golongan yang sedikit ni? Maknanya adalah golongan yang dekat dengan Allah, golongan yang mempunyai himmah, ataupun kita kata riyang, nak melakukan taat kepada Allah. Tuan-tuan, yang banyaknya adalah yang tak pandai bersyukur pada Allah. Yang banyaknya adalah mereka yang tak mau nak taat dengan Allah. Itu yang banyak. Bahkan disebut oleh Nabi SAW dalam hadis. Kata Nabi SAW, satafruqu hadhil ummah ila 73, kata Nabi. Umat ni dia akan terpecah hinggalah menjadi 73 golongan, kata Nabi. 72 adalah terancam dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya satu sahaja golongan yang diselamatkan oleh Allah, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, lalu sahabat tanya dengan Nabi SAW, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka tu? Golongan yang satu tu siapa dia? Tuan-tuan, golongan yang satu ni, kata Nabi SAW, hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah daripada kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, apa dia makna ahlus sunnah wal jamaah? Iaitulah mereka yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bersama-sama dengan kelompok yang mana kelompok tersebut mengikuti apa yang diajak oleh Nabi dan juga para as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tuan, maka kelompok itu sedikit. Maka kerana tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah berdoa dengan Allah, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku golongan yang sedikit, ya Allah. Dan tuan, maka tak ramai daripada kalangan orang yang siddiq, orang yang benar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan golongan ulama juga terancam dengan siksaan api neraka Allah. Disebut di dalam hadis Nabi SAW, nanti ada daripada golongan ulama, mereka berpusing di atas api neraka Allah. Dan lalu penghuni neraka tanya dengan dia, wahai ulama, dulu masa di dunia kamulah yang mengajarkan kami kebaikan, kamulah yang melarang kami daripada melakukan maksiat kepada Allah. Tapi kenapa keadaan kamu pada hari ini lebih teruk daripada kami? Dan tuan, apa jawab ulama ni? Dia kata, dulu kami orang yang menyuruh kamu buat kebaikan, tetapi kami sendiri tidak melakukan kebaikan tersebut.
Dulu kami larang kamu buat maksiat kepada Allah, tapi kami sendiri melakukan maksiat yang kami larang kamu lakukan tersebut. Dan tuan, maknanya golongan ulama juga ada di antara mereka yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka kerana itu Sayyidina Umar tadi berdoa dengan Allah, Allahumma ja'alni minal qalil, jadikan kami golongan yang sedikit ni. Dan tuan, bahkan yang dimasukkan dalam syurga Allah daripada 73 golongan, 72 terancam neraka. Satu golongan sahaja yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka kerana itu dia kata wa ijabatuhu, maka hendaklah engkau menyambutnya. Dan tuan, sambut apa? Dorongan-dorongan yang baik yang Allah Ta'ala lontarkan di dalam hati kita untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, ada orang yang dia ada riang, tiba-tiba dia main. Dan tuan, dia main, dia ada rasa dia nak dekat dengan Allah. Dia ada rasa dia nak melakukan apa pun juga yang diajak oleh Nabi SAW. Dan tuan, ini merupakan nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana manusia dibekalkan dengan hawa nafsu. Dan tuan, hawa nafsu ni kita dah cerita banyak kali. Nafsu dia senantiasa berselisih dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nafsu dia tidak akan taat dengan Allah. Kerana itu diceritakan oleh Al-Imam Al-Baijuri rahimahullahu ta'ala, bila mana nafsu disuruh mengakui Allah sebagai Tuhan. Dan tuan, nafsu kata apa? Hei Tuhan, engkau-engkaulah, aku tetap aku, kata nafsu. Dan tuan, dibakar lagi nafsu ni. Kemudian diangkat balik semula. Allah Ta'ala suruh mengaku yang dia tu Tuhan. Dan tuan, nafsu kata apa? Hei Tuhan, engkau, aku adalah aku. Dan tuan, nak ceritanya, manusia ni dia dibekalkan dengan satu kehendak yang senantiasa nak menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi SAW, syurga dipagari dengan benda-benda yang susah. Syurga dipagari dengan perkara-perkara yang menyelisihi hawa nafsu. Dan tuan, sebab itu bila kita nak buat taat dengan Allah, kita diuji bila mana kita nak taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kata Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa arda, bila mana kamu nak taat dengan Allah, kamu mesti kena bersabar dengan Allah. Dan tuan, nak taat ni dia bukan sahaja kena ada riang, dia kena bersabar pula dengan ketaatan yang dia lakukan kepada Allah. Dan tuan, apatah lagi di akhir zaman. Kata Nabi SAW, di akhir zaman kamu nak beramal dengan agama ni seumpama kamu memegang bara api. Kalaulah kamu kuat, kamu akan terus memegang bara api tu. Tapi kalau seandainya kamu tidak kuat, maka terlepaslah bara api tersebut. Dan tuan, bara api dekat sini diistilahkan dia bara api adalah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, jangan kata apalah, kita ambil satu benda yang paling simple. Dan tuan, berpakaian contohnya. Dan tuan, kita nak beramal dengan pakaian sunnah Nabi SAW.
sebagai lambang yang kita ni kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, memang ya, antara bukti yang terbesar seseorang dia kasih kepada Nabi adalah ittiba, iaitulah dia mengikuti setiap apa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala berpakaian, dia adalah termasuk di dalam sunnah-sunnah yang kecil yang disebut sebagai sunnah jibiliyah. Tuan-tuan, dia sunnah adalah yang tidak diberikan perhatian sangat. Tuan-tuan, tapi ada orang yang kerana dia nak buktikan kasih dia kepada Nabi SAW, maka dari segi berpakaian pun dia nak ikut baginda Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, lalu orang ni pun pakailah jubah, ke mana pun dia pergi dia pakai jubah. Tuan-tuan, kerana apa? Sebagai lambang dia kasih kepada Rasulullah. Tuan-tuan, tapi kata Ibnu Abbas, hang bila buat taat dengan Allah, bila mana nak beramal dengan agama ni, kamu kena sabar dalam ketaatan kepada Allah. Tuan-tuan, kawan ni duk pakai jubah, pi supermarket pun pakai jubah, dia pi shopping kompleks pun pakai jubah. Tuan-tuan, masa tu orang akan pandang pelik dekat dia. Tuan-tuan, masa tu rasa terasing diri dia. Tuan-tuan, dia kena sabar dalam dia melakukan taatnya kepada Allah. Dia kena sabar dalam dia nak mengikuti kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka dia kena ada himmah yang kuat dekat situ. Maka kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, wa ijabatu, dan hendaklah kamu menyambutnya, maknanya dorongan yang kuat ni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bi ayyubadira bil inabati, iaitulah dengan kamu bersegera al-inabah, kamu kena segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Sama ada dia diberikan nikmat, dia kena kembali kepada Allah. Tuan-tuan, macam mana kalau dia diberikan nikmat, dia kena kembali kepada Allah. Bila mana dia diberikan nikmat, dia tak lupa dengan Allah. Bila mana dia diberikan nikmat, dia selalu bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan, orang yang bersyukur dengan Allah bermakna dia kenal dengan Allah. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Hikam. Tuan-tuan, kata Imam Ibnu Athaillah, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sebagaimana kita kenal kepada saudara-saudara kita. Tuan-tuan, kita kalau adik-beradik kita kenal. Kita tahu nama dia Fulan bin Fulan. Dia ni kerja apa, warna kulit macam mana. Tuan-tuan, kita tahu dia punya alamat dia duduk dekat mana, kita tahu. Tuan-tuan, ni kita kenal kepada saudara kita, pada adik-beradik kita. Tapi kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seseorang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sedar segala pemberian ini adalah daripada Allah. Dia sedar apa yang dia dapat ni adalah daripada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu kata Al-Imam Zunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala, tanda seseorang dia kenal kepada Allah,
sekali. Tuan-tuan, ni tanda kalau dia kenal dengan Allah. Tuan-tuan, yang pertama sekali, bila mana dia melihat kepada sesuatu, dia akan kembali kepada Allah. Bila dia tengok apa benda pun, dia kembali kepada Allah. Tuan-tuan, dia tengok hari hujan misalnya. Tuan-tuan, yang dia nampak yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila mana dia nampak ada musibah berlaku, tuan-tuan, yang dia nampak adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi pertama, orang yang kenal dengan Allah bila melihat sesuatu, dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tuan-tuan, yang kedua, bila mana ia meminta, maka dia akan minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu apa pun juga yang kita lakukan, sebagaimana yang kita sebut pada awal-awal suratul Fatihah. Tuan-tuan, dalam suratul Fatihah, ayat pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan, pada permulaan ayat ni, dekat situ ada perkataan yang dimahzufkan, ada perkataan yang dibuang dekat situ. Tuan-tuan, apa dia makna Bismillah? Apa dia makna dengan nama Allah? Tuan-tuan, makna dengan nama Allah ni abtadi'u bi bismillah. Itu makna dia. Aku memulakan setiap sesuatu adalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya apa pun juga yang kita nak minta, walaupun kita nampak orang ni lah yang menyelesaikan masalah kita, tuan-tuan, tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menyelesaikan masalah satu-satu orang, bukannya manusia tersebut. Tuan-tuan, ini kupasan yang begitu panjang. Kerana tu kalau kita melihat sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kudrah dan iradah. Allah Maha berkuasa dan juga dia itu iradah. Dia bersifat dengan iradah. Dan kan iradah ni maknanya dia berkehendak. Dia berkehendak. Dan itu makna iradah. Tuan-tuan, kuasa Allah Subhanahu wa taala meliputi segala kuasa. Maknanya segala kekuasaan yang ada ni, ianya adalah berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap perkara yang berlaku, ianya adalah di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tidak ada perkara yang mana perkara tersebut di luar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, semua benda ini berlaku dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala menyebut fa'alul lima yurid, kata Allah. Maka dialah yang melakukan apa-apa yang dia kehendaki, kata Allah. Tuan-tuan, maknanya setiap yang berlaku ni adalah di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Maknanya apa? Aku melakukan sesuatu dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kata Imam Zunnun Al-Misri, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang bila mana ia meminta sesuatu, maka dia akan minta daripada Allah
yang kenal pada Allah. Dan jadi kata Imamul Haddad rahimahullahu taala, untuk kamu kekalkan dorongan yang kuat ni, hendaklah kamu kembali kepada Allah. Jadi kata kembali yang pertama bila mana dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersyukur dengan Allah taala, nikmat pasti akan ditambah oleh Allah. Dan sebab itu jangan lupa, bila kita sudah menyelesaikan setiap hajat kita, dan jangan lupa untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai contoh, kalau tuan-tuan baca doa ni diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu tengok orang yang dikenakan cubaan oleh Allah, tak kira lah apa-apa pun. Tuan-tuan, kita kan selalu tengok dalam Facebook, kan? Kita semua ni ada Facebook. Tuan-tuan, macam-macam cerita dalam Facebook ni. Ada orang yang rumah terbakar, ada orang yang tak ada duit, dia minta derma daripada kita. Macam-macam tuan-tuan yang berlaku ni atas dunia ni, macam-macam. Bahkan kita bawa kereta, tiba-tiba kita nampak ada orang yang kereta dia breakdown dekat tepi jalan. Ataupun kita dengar berita ada kawan kita diuji dengan penyakit misalnya. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, siapa baca doa ni, maka insya-Allah dia tidak akan kena ujian sebagaimana Allah Ta'ala turunkan ujian kepada saudara dia tersebut. Tuan-tuan, apa doa tu? Doa tu pendek lah. Doa tu kata, Alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu. Tuan-tuan, saya ulang sekali lagi. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu. Tuan-tuan, makna dia apa? Segala puji bagi Allah. Tuan-tuan tengok kan? Doa ni dia dimulai dengan pujian pada Allah. Doa ni dimulai dengan bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan, maksud doa ni segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku daripada apa yang telah diuji kepada saudara tersebut. Tuan-tuan, kita tengok orang yang sakit, kita sihat, maka kita doa ni, Alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku daripada apa yang engkau telah uji kepada saudara ini. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, yang baca doa ni, insya-Allah dia takkan diuji sebagaimana saudara itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya apa? Kalau orang ni sakit, kita baca doa ni, insya-Allah kita takkan kena sakit tu. Tuan-tuan, kalau kita tengok ada orang yang breakdown kereta tepi jalan, tuan-tuan, kita baca doa ni, insya-Allah tuan-tuan, kereta kita takkan breakdown dekat tengah jalan. Tuan-tuan, pasal apa? Dia dijamin oleh Nabi SAW. Yang baca doa ni tidak akan dikenakan ujian yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana doa ni dia dimulakan dengan perkataan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur dengan nikmat yang aku berikan kepada kamu, kata Allah, la azidannakum, nescaya nikmat itu aku akan tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebab itu
Imamul Haddad rahimahullah ta'ala, kita nak menjaga dorongan yang kuat dan ini merupakan nikmat daripada Allah, hendaklah dia segera kembali pada Allah. Yang pertama, bila diberikan nikmat, dia bersyukur pada Allah. Dan sebab itu Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik dia ada satu tabiat nada. Kalau dia baca kitab, dia dah hafaz. Kalau dia dah baca, dia dah ambil dah mana-mana poin yang penting daripada kitab tu. Bila dia dah selesai baca, Imam Malik kalau dia katuk kitab dia akan sebut Alhamdulillah. Tuan-tuan, ditanya kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala, wahai Imam, kenapa setiap kali baca kitab, bila tuan tutup kitab ni, tuan akan kata Alhamdulillah? Tuan-tuan, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, bila aku buat macam ni, ilmu aku semakin ditambah oleh Allah. Tuan-tuan, lalu Imam Malik kata, tidakkah kamu pernah mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala kata, la in syakartum la azidannakum, kalaulah kamu bersyukur maka nescaya nikmat aku akan tambah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka perbanyakkan kita bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutamanya ringankan mulut kita untuk senantiasa kita kata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan kata Nabi SAW, ramainya orang yang dimasukkan ke dalam syurga Allah. Dan ini hadis Nabi SAW, kathirun minan nas udkhilal jannah, kata Nabi, ramai yang dimasukkan ke dalam syurga Allah. Siapa dia? Al-Hammadun, iaitulah orang yang selalu memuji-muji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang yang selalu memuji-muji Allah ni, dia adalah orang yang paling ramai dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana orang yang banyak memuji Allah ni, dia adalah orang yang tidak pernah lupa dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim AS, dia digelar sebagai Khalilullah. Tuan-tuan, apa dia makna Khalilullah ni? Makna Khalilullah, dia adalah teman rapat kepada Allah. Ni makna Khalil. Tuan-tuan, macam mana Nabi Allah Ibrahim ni, dia boleh dapat gelaran sebagai Khalilullah, teman rapat kepada Allah. Tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim AS ni, antara dia punya tabiat dia, kebiasaan Nabi Allah Ibrahim AS, apapun juga nikmat yang dia akan dapat, dia akan puji kepada Allah. Tuan-tuan, dia tengok dia punya kambing dia makin bertambah, dia puji dengan Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, segala puji bagi Engkau. Tuan-tuan, bila mana Nabi Ibrahim dapat hasil, maka dia akan puji, ya Allah, terima kasih dengan pemberian daripada Engkau ya Allah. Tuan-tuan, lalu Nabi Allah Ibrahim AS, dia diberikan gelaran dengan Khalilullah, iaitulah teman rapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pelik, tuan-tuan. Kenapa? Kerana Nabi SAW sebut dah, yang paling ramai dimasukkan ke dalam syurga Allah Al-Hammadun, mereka yang banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kembali yang pertama. Kembali yang kedua, manusia dia mesti kembali kepada Allah bila
Tuan-tuan, bila mana kita diberikan nikmat, tak apalah, kita kena balik dengan Allah, kita kena syukur dengan Allah. Tuan-tuan, tapi ada benda yang lagi besar. Bila mana seseorang dia melakukan dosa kepada Allah, dia lebih kena kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bila mana satu orang dia melakukan dosa kepada Allah, perkara ni disebut di dalam Al-Quran daripada suratul Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adabun azim. Kata Allah, Allah tutup akan hati-hati mereka, Allah tutup pendengaran mereka, Allah tutup penglihatan mereka, sehinggalah mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, dalam tafsir Al-Jalalain menyatakan Allah tutup hati seseorang kerana Allah tutup hati seseorang, maknanya dia tidak ada dorongan melakukan taat pada Allah. Hati dia senantiasa nak bermaksiat pada Allah. Allah tak dorong dia melakukan taat pada Allah. Ni makna Allah tutup hati dia. Dan tuan, Allah tutup pendengaran dia, maknanya dia tak suka mendengar benda-benda yang baik. Allah tutup penglihatan dia, maknanya dia tak suka melihat kebaikan, dia tak suka. Akhirnya bila mana dia dah banyak melakukan maksiat kepada Allah, walahum adzabun azim, bagi mereka tak ada lain lagi dah melainkan azab yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa hati mereka ditutup? Pasal apa pendengaran mereka ditutup? Kenapa penglihatan mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ketika mana Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ni, kata Imam Ibnu Katsir, ditutup hati seseorang, ditutup pendengaran seseorang, ditutup penglihatan seseorang kerana dosa yang dia lakukan kepada Allah. Tuan-tuan, dosa ni bila kita buat, nanti ada satu titik di dalam hati kita. Tuan-tuan, hati ni dia kena jaga. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya baik hati itu, maka baiklah keseluruhan tubuh badan. Kalau seandainya tidak baik hati itu, maka tidak baiklah keseluruhan daripada tubuh badan dia. Dan maknanya apa? Manusia ni kalau dia nak jadi baik, kalau dia nak jadi orang yang salihin, tuan-tuan, dia kena jaga hati dia. Jangan sampai hati itu diselaputi dengan dosa kepada Allah. Lalu kata Nabi SAW, man aznaba zambin, kata Nabi, siapa-siapa yang melakukan satu dosa kepada Allah, sayudha'u ala qalbih nuqtatas sauda, Allah akan letakkan satu titik hitam di dalam hati dia. Bila mana dia melakukan dosa pada Allah. Tuan-tuan, kerana tu dalam ilmu tasawuf, tuan-tuan, ilmu tasawuf dia merupakan di antara ilmu yang menjadi kewajipan untuk semua orang berjalan pada jalan tasawuf. Tuan-tuan, jalan tasawuf ni adalah menyucikan hati daripada segala noda dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana orang ni bila mana hati dia dititikkan dengan titik hitam daripada dosa, maka kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, kalau
hitam ini semakin lama semakin membesar, sehinggalah dia menyelaputi hati, maka payah dan sukarlah untuk dia menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana itu kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, wa ijabatuhu bi an yubadira bil inabati ila Allah ta'ala. Hendaklah kamu menyambutnya, maknanya menjaga dorongan tersebut dengan kamu kembali pada Allah. Dan balik dengan Allah dengan cara macam mana? Dua cara. Dapat nikmat, syukur dengan Allah. Bila mana melakukan dosa, balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun manusia sering melakukan dosa pada Allah. Dan tuan, dalam satu hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ada seorang sahabat bertanya dengan Nabi SAW. Nah, bila mana dia tanya dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, macam mana satu orang yang dia buat dosa, dia bertaubat dengan Allah, kemudian dia mengulangi dosa yang sama, kemudian dia bertaubat dengan Allah. Tuan-tuan, maknanya buat dosa, taubat, buat dosa, taubat. No. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, Allah bertanya dengan hamba-hamba dia. Allah Ta'ala tanya, bila mana seseorang buat dosa, alima, adakah hamba aku itu dia mengetahui ada tak Tuhan yang boleh mengampunkan dosa dia? Tuan-tuan, kalau ditanyalah pertanyaan ni kepada kita, siapa yang boleh ampunkan dosa orang? Tuan-tuan, sudah pasti kita akan sebut yang boleh mengampunkan dosa seseorang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, 3 kali Allah Ta'ala tanya, hamba aku tahu tak siapa yang boleh mengampunkan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuan-tuan, ditanya soalan ni pada kita, kita jawab tahu. Hanya Allah yang boleh mengampunkan dosa manusia. Selain daripada itu tak boleh. Tuan-tuan, lalu Allah Ta'ala kata, kalaulah hamba aku tahu Allah boleh mengampunkan dosanya, falyaf'al ma syaa, biarkan dia apa yang dia nak buat, dia buat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, daripada hadis ini maka dapat diketahui betapa murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun hamba ini melakukan dosa berulang kali, tuan-tuan, bila mana dia taubat kepada Allah, setiap kali itulah dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, cuma ditambah oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, cuma dengan syarat setiap kali dia bertaubat kepada Allah, maka setiap kali itulah dia kena ada rasa menyesal atas perbuatan dosa dia pada Allah. Tapi kalau seandainya dia bertaubat tetapi hati tak pernah menyesal dan dia nak mengulangi dosa yang sama, tuan-tuan, ini bermakna dia telah mempermain-mainkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ceritanya apa? Selagi mana manusia menyesal atas perbuatan dia, maka segala dosa-dosa dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana itu kata Al-Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, hendaklah kamu senantiasa kembali pada Allah, sama ada pada waktu senang atau pada waktu susah atau pada waktu kita bermaksiat pada Allah, balik kepada Allah. Nescaya kembalinya kita itu diterima oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Cukup dulu setakat tu. Minta maaf kita ambil masa panjang sikit. Zaimah, tadi kita sembahyang pun dekat 7.30. Kemudian Isya pukul 8.11. Jadi kalau cerita tak habis nanti tak faham. Jadi kita ambil masa sikit lah. Lebih kurang lewat dalam berapa minit tu, 15 minit lebih kurang macam tu. Apapun juga, mudah-mudahan kita diberikan kebaikan, keberkatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri. Walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.